wa minha. Dulu mana dia? Al-amru tsani. Kita dalam tajuk al-amru tsani ishtiratu ta'yin fima yaltabisu duna ghairiha. قال في شرح المهذب ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال إنما لكل امرئ ما نوى. Lepas tu dia kata faminal awwali as-salatu fayushtaratu at-ta'yinu fil fara'id. Saja. Wa minha, dan setengah daripadanya. Itu di bawah. Pada kata wa baqiyan nawafilu ukhra minha rak'ata al-ihram wa tawaf. Saja. Wa minha min apa dia tadi? Min nawafil. Minha minan nawafil ukhra. Setengah daripada sunat-sunat yang lain. Salatuz zawali. Sunnatuz zawali, semayang sunat zawal, gelicir matahari. Wahia arba'u raka'atin, 4 rakaat. Semayang sunat zawal itu ialah 4 rakaat. Tusalla ba'dahu, disemayang kemudian daripada az-zawal. Masa dianya disemayang kemudian daripada az-zawal. Li hadisin warada biha, dalil bagi sunat semayang sunat az-zawal. Li hadisin warada biha, kerana hadis yang datang dengan dia dengan sunat az-zawal. Jadi pada maknanya wa innama sunnatuz zawali li hadisin warada, kerana hadis yang datang dengan dia dengan sunnatuz zawal. Wa dzakaraha al-mahamili fil kitabi wa ghairihi. Wa dzakaraha, dan menyebut akan dia akan sunnatuz zawal al-mahamili oleh Imam al-Mahamili fil kitabi. Dalam kitab dia, nama kitab. Kitab karangan dia nama Al-Kitab. Wa ghairil kitab. Dalam kitab dia nama Al-Kitab dan lainnya. Jadi sebab bukan kebanyakan ulama menyebutkan pasal sunat az-zawal, tapi Imam Al-Mahamili dalam kitab dia ada sebut. Wal muttajahu annaha ka sunnatil wudu. Wal muttajahu, dan bermula yang ternyata wajahnya anna sunnatal zawal ka sunnatil wudu'i, seperti sunat wudu. Jadi nisbah apa dia? Nisbah cara dianya seperti sunat wudu. Fa in qulna bi ishtirati ta'yini fiha fa kadza huna wa illa fala. Maka dia katanya dulu pada masalah sunat tahiyatul masjid dan sunat sunat tahiyatul masjid. Masalah dulu dia katanya wa minha at-tahiyyah fa naqala fil muhimmat anil kifayah anna tahsulu bi mutlaqi as-salati wa la yushtaratu fiha at-tahyin bila syakkin. Tengok masalah semaya tahiyatul masjid, mengikut dalam kitab muhimmat bagi Imam Asnawi, dia kata annaha tahsulu bi mutlaqi as-salati. Hasil semaya sunat tahiyat itu dengan semata-mata semaya.
wala yushtaratu fiha at-ta'yin, dan tidak syaratkan padanya at-ta'yin. Lepas tu turun di bawah sikit, dia katanya wa minha al-sunnatul wudu. Qala fil muhimmat wa yattajihu ilhaqaha bit-tahiyyah. Mengikut dalam kitab muhimmah katanya nyata wajah menghubungi menyamai akan sunat wudu tu dengan semaya sunat tahiyyah. Maknanya hasil dengan semata-mata dengan mana-mana semaya. Qultu al-malzum bihi fi rawdati fi akhir babil wudu khilaf dhalika. Amal Ghazali wa amal Ghazali fa innahu ankara fil ihya sunatul wudu aslan wa ra'san. Jadi mari di sini dia katanya wal muttajahu anna sunnataz zawal ka sunnatil wudu. Sunat wudu tu disambung di menyerupai dengan sunat tahiyatul masjid. Maknanya tahsudu bi mutlaqis salat. Jadi hasil dengan mana-mana semaya. Tengok fa in qulna bi ishtirati at-ta'yin fiha fakadha huna wa illa fala. Wa in fa in qulna, maka jikalau kata oleh kami bi ishtirati at-ta'yin fiha fi sunnatil wudu. Jadi dulu tu kalau mengikut dalam kitab muhimmat saat itu dia katanya sunat wudu tu sama dengan sunat tahiyyah. Maka apabila sama dengan sunat tahiyyah maka tahsulu bi mutlaqis salat, hasil dengan mana-mana semaya. Wala yushtaratu fiha at-ta'yin bila syakkin. Itu dulu. Maka dan tidak disyaratkan padanya ta'yin, maka sama dengan sunat wudu. Dan di sini kalau mengikut kaum yang nyata wajah puasa sunat zawal tu seperti sunat wudu, maka sekiranya kalau kita mengikut ulama yang mengatakan tidak syarat ta'yin pada sunat wudu, maka sunat fakadha huna. Maka begitulah huna di sini ini fi sunnatiz zawal. Wa illa fala. Wa illa wa illam nakul bi ishtirati ta'yin fala ni fala yushtaratu. Jadi maknanya kesimpulannya kaum yang terlebih nyata wajah bahwasanya sunat az-zawal ada khilaf mengikut sunat tahiyatul masjid, sunat wudu. Sekiranya kalau di sana katanya syarat kena ta'yin, maka di sini pun syarat kena ta'yin. Sekiranya kalau di sana kata tak syarat ta'yin, maka di sini pun tak syarat juga at-ta'yin. Kenapa begitu? Li'anna al-maqsuda ishghala dhalika al-waqti bil ibadah. Sebab tujuan dia begitu. Sama dengan tahiyatul masjid, sama dengan wudu. Jadi apabila kita masuk masjid nak bagi ada solat. Apabila kita sudah ambil wudu nak bagi ada semaya. Maka apabila jadi zawal, jadi gelincir matahari, nak bagi ada semaya. Walaupun kita semaya sunat qabliyah zuhur pun dah jadi. Sebab maksud tujuan daripada disunat diadakan sunat az-zawal tu ishghalu dhalikal waqti, mengisi memakai akan demikian waktu zawal, waktu gelincir tu bil ibadah. Jadi nak bagi katanya masa tu kita ada semaya. Semaya lah mana-mana semaya sekalipun. Kalau sibuk kita terus dengan semaya zuhur. Dalam tu pun hasil apa dia? Sunnatuz zawal. Supaya dengan kita sama dengan kita masuk masjid, terus kita semaya zuhur. Dalam itu juga dapat fadilah tahiyatul masjid. Sama. Kama asyara ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Kama asyara. Wa hadha at-ta'lil kainun kama asyara. Wa hadha at-ta'lil li'anna al-maqsud ishghala dhalikal waqti bil ibadah. Jadi katanya tujuan daripada sunat az-zawal tu nak mengisikan waktu itu dengan ibadat. Ilat yang tersebut tu seperti isyarat kama asyara ma masdariyah, kama asyara ilaihi, seperti mengisyarat kepadanya. Isma isim mausul.
Kama asyara seperti barang yang mengisyarat ilahi ilama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Inna hadhihi sa'ah, bahwasanya ini inna hadhihi sa'ah, bahwasa ini masa ialah waktu zawal. Ini masa ialah waktu zawal, waktu permulaan gelincir matahari. Masa itu tu ialah sa'atun, adalah suatu masa tuftahu fiha abwabus sama', dibukakan pada waktu itu akan pintu-pintu langit. Jadi masa tu masa pintu-pintu langit dibuka. Maka Nabi katanya, fa uhibbu an yas'uda li fiha amalun salih. Fa uhibbu, maka suka ulaku, an yas'uda li, bahawa naik bagi aku, fiha fi sa'ah amalun salihun, amalan yang soleh. Jadi maknanya kebetulan waktu itu waktu pintu-pintu langit dibuka. Maka Nabi sukalah supaya waktu itu dinaikkan kepada langit amalan yang soleh. Jadi maknanya terus naik ke langit. Akan pahala amalan soleh itu dinaik kepada langit. Jadi maknanya faham daripada hadis tu, maknanya menunjuk di atas bahasanya maksud daripada sunat az-zawal sama dengan maksud bagi sunat at-tahiyah dan sunat al-wudu. Nak guna waktu itu untuk beribadat. Wa minha, dan setengah daripadanya, min nawafil ukra, setengah daripada beberapa sunat yang lain lagi, salatut tasbihi wal qatli, sunat tasbih, sembahyang sunat tasbih, wal qatli, dan sembahyang sunat bunuh. Sunat bunuh ni apabila seorang dijatuh hukum bunuh. Apabila seorang dijatuh hukum bunuh, apabila dekat nak sampai masa janji masa nak bunuh tu, disunatkan dia sembahyang sunat al-qatli. Itu sunnatul qatli. Katalah sebab apa dia nak kena bunuh tu, bunuh sebab dia ada kisos, kena kisos di atas dia bunuh orang ke masalah. Tapi dia katanya jatuh hukum di atas dianya bunuh. Sampai masa dekat-dekat nak kena bunuh tu, sunat dia sembahyang. Itu sunnatul qatli. Baik, tak sah jumpa. Dia orang-orang nak kena bunuh. Lepas tu ada cerita bunuh zalim pun sama. Lepas tu ada kita cerita daripada, dengan cerita daripada kisah-kisah yang dulu, apabila orang nak bunuh dia minta nak sembahyang sunat. Itulah sunnatul qatli kan. Wala syakka fi ishtirati ta'yin fil ula. Wala syakka, dan tiada jenis syak fi ishtirati ta'yin, pada syarat kena ta'yin fil ula, pada sembahyang pertama ialah sunat tasbih. Wa in kanat laisa dzata waqtin wala sababin, sekalipun. Ghayahnya pada kata syarat kena ta'yin wa in kanat, dan jikalau adalah ia al-ula, sembahyang sunat tasbih tu, laisat dzata waqtin, tiadalah ia, bukanlah ia yang mempunyai waktu, wala sababin, dan tiada mempunyai sebab sekalipun. Maka ini menyalahi dengan kaedah asalnya, kalau mempunyai sebab, mempunyai waktu, syaratlah itulah yang asalnya kena syarat, kena ta'yin. Yang tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai sebab, tak ta'yin pun, ada qasad saja pun dah memadai. Ada qasad saja pun memadai, seperti sunat mutlak tu saja ku sembahyang cukuplah. Maka sunat tasbih walaupun dia tu tidak mempunyai waktu yang tertentu, masa mana nak solat tidak ditentukan waktu, pagi petang pun boleh, malam pun boleh, wala sababin, dan tiada jenis sebab, mana tidak mempunyai sebab, seperti apa dia, gerhana masalah, tidak. Tapi syarat kena ta'yin juga. Wa amma saniyatu falaha sababun mutaakhirun kal ihram.
Adapun semayang yang kedua ialah semayang sunat gunung tu, itu masuk dalam kata semayang yang mempunyai sebab yang mutaakhir. Kal ihrami, seperti semayang sunat ihram. Sebab semayang dulu baru berlaku ihram. Sebab kita semayang sunat belum pada nak lakukan niat ihram. Maka di sini pun sama. Bunuh selepas pada di solat. Sudah solat. Fayahtamilu ishtiratut ta'yin fiha, maka ihtimallah tersyarat ta'yin padanya pada asalnya. Jadi kata yang kedua tu semaya yang kedua tu semaya yang mempunyai sebab mutaakhir. Lepas tu kalau kita kata syarat kena ta'yin, betul. Syarat kena ta'yin tu betul. Tapi wayahtamilu khilafu, dan ihtimal oleh menyalahi ishtiratit ta'yin. Boleh jadi juga katanya tak syarat kena ta'yin. Maknanya kalau tak syarat kena ta'yin, tidak katanya apabila nak kena bunuh tu semayanglah sunat 2 rakaat. Wa minha min nawafil ukhra salatul ghaflati. Salatul ghaflah, satu semaya yang nama dia begitu, semaya sunat ghaflah. Waktu dianya, masa dikerjakan dianya ialah bainal maghribi wal isya. Di antara sudah semaya maghrib dan sebelum nak salat isya, belum pada nak masuk waktu isya. Was-salatu fi baitihi. Ini masalah lain. Was-salatu fi baitihi, atas pada salatul ghaflah. Dan semayang di rumah. Was-salatu fi baitihi, baitil musalli. Artinya fi baiti baitil musalli lah. Artinya baiti muridis safar. Was-salatu, dan semayang fi baiti muridis safar, orang yang nak musafir, semayang di rumah sunat. Idza arada al-khuruja safarin, apabila dia hendak nak keluar daripada rumah untuk musafir. Jadi sebelum pada dia nak musafir itu sunat dia semayang kat rumah. Maka syarat kena ta'yin juga. Wal musafiru idza nazala manzilan wa arada mufaraqatahu. Wal musafiru ni wa salatul musafir. Wal musafiru ni wa salatul musafir, dan semayang orang yang musafir. Orang musafir maknanya ismul fa'il haqiqatun fil hali. Keadaannya ismul fa'il haqiqatun fil hali. Al musafir mana orang yang di dalam tengah, orang yang di dalam perjalanan. Mana tengah-tengah dalam perjalanan. Maknanya belum sampai kepada tempat tuju dia, belum pada bermukim. Wal musafir ini wa salatul musafiri, atas pada salatul ghaflah. Atas pada salatul ghaflah, tetapi kita takdim mudhaf. Wal musafir ini wa salatul musafir. Idza nazala, apabila berhenti, bersinggah, berhenti, berhenti rehat. Berhenti seperti berhenti rehat. Berapa lama tak kira lah, sehari ke atau sekejap. Idza arada, idza nazala manzilan, apabila berhenti, bukan bermukim, bukan sampai ke rumah. Macam kita berhenti di tol. Begitu kan? Kita berhenti rehat perjalanan ni. Artinya berhenti singgah sama tahu kat rumah kawan ke. Begitu. Idza nazala manzila, apabila berhenti di suatu tempat. Habis itu wa arada mufaraqatahu, dan kerana ia akan berpisah, dia akan manzil. Jadi kita lalu jalan, kita bersinggah di satu tempat. Lepas tu apabila kita nak sambung pula perjalanan kita, apabila kita nak sambung pula perjalanan kita tu, belum nak keluar tu sunat semayang pula 2 rakaat. Situ. Yang tadi semayang 2 rakaat di rumah, belum pada kita nak mulai musafir tadi.
Ada posisi ni kat tengah jalan. Yustahabu an yuwaddi'ahu bi rak'ataini. Tu tengok dia katanya idza arada mufaraqatahu, apabila orang yang musafir apabila dia berpindah bersinggah di suatu tempat dan dia nak bercerai, berpisah daripada tempat itu, disunatkan an yuwaddi'ah, bahawa selamat tinggal, selamat berwida, sunat berwida akan manzil, tempat yang dia bersinggah saat itu, birak ataini ay minas salati, dengan 2 rakaat daripada sembahyang. Jadi maknanya itulah maksud katanya sunat kita sembahyang apabila kita nak berpisah daripada tempat yang kita bersinggah tadi. Jadi maknanya ada satu sembahyang pula, sembahyang sunat pula di situ. Maka di sini semua sembahyang tadi, sembahyang sunat ghaflah yang mana dikerjakan antara maghrib dan isyak, dan sembahyang di rumah ketika nak keluar musafir, dan sembahyang orang musafir ketika dia berpindah, sembahyang apa dia, selamat tinggal, sembahyang wida, tempat yang dia bersinggah, maka sembahyang yang tersebut itu wazahiru fil kulli adamu ishtiratit ta'yin. Wazahiru, dan yang zahirnya fil kulli, pada semua sembahyang yang disebut sana, sunat ghaflah, sunat musafir, orang musafir nak keluar pada rumah, orang musafir nak berpisah daripada tempat singgah dia, syarat, maka zahirnya tidak syarat ada musytirati ta'yin, tidak syarat ta'yin, ada qasad saja cukup. Kenapa? Li'anna al-maqsuda ishghalul waqti awil makan bis salati. Kerana maksud tujuan disuruh sembahyang sana itu mana gunakan waktu, pakaikan waktu dan tempat dengan sembahyang. Maknanya isikan waktu dan tempat itu dengan sembahyang. Mana waktu ialah antara maghrib dan isyak, dan ketika nak keluar musafir, dan tempatnya ialah tempat singgahan dia tadi. Betul ya? Tahiyyati, seperti sunat tahiyat. Sunat tahiyat pun awal tadi itu awal dulu dia katanya annaha tahsulu bi mutlaqis salat, sebab tujuan dia nak gunakan tempat itu dengan sembahyang. Walam ara man ta'arrada lidzalika kullih. Walam ara, dan tiada pernah tengok ulaku, Imam Suyuti kata, man ta'arrada, mereka yang mendatangkan, lidzalika lidzalika lil mazkur min as-salawati kulli dzalika. Jadi maknanya dia tak pernah tengok ulama menyebutkan katanya syarat ta'yin, kata syarat ta'yin, hanya sebut kata ada sunat biar-biar saja. Maka yang zahir di sedianya, semua sembahyangnya disebut, zahir isi Imam Suyutinya, sembahyang tersebut tadi itu tak syarat kena ta'yin, tak disyaratkan ta'yin. Gitu ya. Wa min dzalika as-sawmu wal madhhabu al-mansusu alladhi qata'a bihi al-ashabu ishtiratu ta'yin fihi. Wa min dzalika, dan setengah daripada demikian itu, minal awwali dulu. Minal awwali kita tengok di al-amrus tsani dulu. Al-amrus tsani dulu, ishtiratu ta'yin fi ma yaltabisu duna ghairi. Pada bahasan tajuk dia al-amrus tsani ishtiratu ta'yin fi ma yaltabisu duna ghairi. Syarat kena ta'yin pada ibadat yang ada keliru, tidak yang lain. Faminal awwali, turun pada hadis tu, faminal awwali as-salat, setengah daripada pertama, setengah daripada ma yaltabisu, setengah daripada ibadat yang ada iltibas, ada keliru, kalau tak menentu, tak ta'yin, ialah sembahyang. Maka di sini setengah daripada al-awwal, setengah pada ma yaltabisu, ibadat yang ada keliru, kalau tak menentu maka wajib kena menentu dan ta'yin. Wa min dzalika, minal awal atau mimma yaltabisu.
Wa min dzalika min al-awwal atanya mimma yaltabisu. Min dzalika as-saumu wa sahur. Puasa asal puasa. Belum kita nak tentu katanya puasa wajib ke puasa sunat. Puasa semata-mata puasa setengah daripada perkara yang berhajat kepada ta'yin. Maknanya nak sah dia tu ketika kita niat puasa itu berhajat kepada syarat kena ta'yin. Dengan maknanya kalau ta'yin tu tidak sah. Kita tengoklah seperti semayang kena ada ta'yin sebab ada iltibas. Tengok. Wal madhhabul mansus, dan bermula al-mazhab al-mansus yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Al-mansus mana yang ditentukan, yang disebut oleh Imam Syafi'i itu yang dinaskan. Adapun al-madhhab mana at-tariqur raji'u min turuki hikayatil khilaf. Al-madhhab bukan mazhab, maksud mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, bukan maksud gitu. Bukan mazhab sini ialah at-tariqur raji'u min turuki hikayatil khilaf. Dia begini. Ada setengah-setengah satu masalah tu ada khilaf. Ada khilaf. Lepas tu khilaf dia pecah kepada dua. Jadi kita satu masalah ada dua tarikah. Setengah-setengah satu masalah tu ada dua tarikah. Dua tarikah macam mana? Satu tarikah dia kata masalah ni ada khilaf antara wajib ke tak wajib. Contohnya syarat ke tak syarat. Satu tarikah lagi dia katanya tidak ada khilaf. Ada dua tarikah. Tarikah yang pertama kata masalah ni ada khilaf dua kaul. Lepas tu dalam dua kaul itu mana yang rajih. Itu satu tarikah. Dan satu tarikah lagi misalan katanya masalah ini tidak ada khilaf. Jadi maknanya khilaf pada ada khilaf ke tidak ada khilaf. Faham tak itu? Bukan khilaf. Wajib tak wajib. Itu bukan. Ni ada dua. Satu masalah, satu tarikah kata masalah ini ada khilaf dua kaul. Satu tarikah, satu bawakan. Gitu. Dan satu tarikah lagi dia kata masalah ni qat'i, tak ada khilaf. Boleh jadi ada tarikah yang tiga katanya masalah ni khilaf tiga kaul. Kita kata tarikah yang pertama ada dua kaul. Tarikah yang kedua kata tak ada khilaf. Tarikah yang ketiga ada khilaf tiga kaul. Itu dia panggil. Maka dalam mana-mana dalam tiga tarikah mana yang rajih? Mana yang rajih? Maka yang rajih daripada tiga tarikah itulah dikatakan al-madhhab. Gitu. Sebab tu al-mazhab maknanya dia khilaf pada kata masalah ini ada khilaf ke tak ada khilaf. Khilaf di situ. Khilaf pada ada khilaf ke tak ada khilaf. Setengah katanya ada khilaf, setengah kata tak ada khilaf. Itu dah jadi dua tarikah. Maka dalam sebanyak-banyak itu yang rajih itulah dikatakan al-mazhab. Wal madhhabul mansus alladhi qata'a bihi al-ashab, yang memutus dengan dia, dengan alladhi al-ashab oleh ashab Syafi'i, ishtiratut ta'yin fihi fisam. Jadi maknanya syarat kena ta'yin pada masalah puasa. Jadi niat puasa tu nak kepada ta'yin juga. Syarat kena ta'yin juga. Sama dengan sembahyang. Litamyizi Ramadana minal qada'i wal nazri wal kafarati wal fidyati. Sama-sama wajib. Semua tu puasa wajib kan? Puasa yang wajib. Itu pun ada wajib sebab bulan Ramadan, wajib sebab qada. Tengok.
litamyizi Ramadhan, supaya membeza akan Ramadan, ini akan puasa bulan Ramadan, beza daripada al-qadha. Puasa qadha, mana puasa qadha tu asal pun puasa Ramadan lah juga ni. Asalnya puasa Ramadan juga, tapi kita panggil puasa wajib di luar Ramadan. Wan nazri, wajib sebab nazar. Wal kafarati, wajib sebab kafarah. Wajib sebab fidyah. Maka semuanya, jadi puasa yang wajib ada berapa? Ada puasa Ramadan, mana puasa di dalam bulan Ramadan. Puasa di dalam bulan Ramadan itu puasa wajib. Puasa qadha Ramadan pun wajib juga. Itu pun puasa wajib. Puasa nazar pun wajib. Wajib sebab nazar, kafarah pun wajib, fidyah pun wajib. Jadi maknanya masalah puasa yang wajib itu pun dah ada banyak. Dah berbagai-bagai. Lalu tu berhajaklah kepada ta'yin, syarat kena ta'yin. Wa 'anil halimiyyi wajhun annahu la yushtaratu fi ramadhanah. Wa 'anil halimiyyi wa 'anil halimiyyi, dan di hikayat daripada, dinakal daripada al-halimi, wajhun, suatu wajah. Ni wajhun maknanya apa dia wajhun? Ialah satu kaul bagi ashab Syafi'i. Dia hasil daripada fatwa imam, daripada ijtihad Imam Syafi'i, panggil kaulun. Dalam istilah kita fiqh Syafi'i, yang hasil daripada ijtihad Imam Syafi'i kita panggil kaulun. Yang hasil daripada ijtihad ashab Syafi'i kita panggil wajhun. Jadi kalau kiranya wajhun dengan kaulun tu apa dia? Dipanggil kaulun untuk Imam Syafi'i, dipanggil wajhun untuk ashab, untuk membeza pada istilah saja. Kalau tidaknya, yang kedua-dua tu hasil daripada ijtihad. Cumanya kita nak bagi beza apabila sebut katanya kaulun, tahulah ini daripada Imam Syafi'i. Sebut kata wajhun, kaulun jugalah, cumanya tak panggil kaulun, panggil wajhun untuk kita berbeza saja. Jadi mana yang hasil daripada ijtihad ashab Syafi'i panggil wajhun. Dipasal kepada mazhab Syafi'i juga sebab dia guna kaedah Imam Syafi'i pada ijtihad. Jadi maknanya wa 'anil halimi wajhun, ada suatu wajah, mana suatu kaul daripada ashab. Satu kaul yang hasil daripada ijtihad ashab Syafi'i. Apa dia wajhun? Badal annahu la yushtaratu fi Ramadhan. Annahu badal pada wajhun. Annahu at-ta'yin. Annahu an-ta'yin la yushtaratu, tidak disyaratkan dia kan ta'yin fi Ramadhan. Pada puasa Ramadan tak syarat kena ta'yin. Tak syarat kena ta'yin. Ini wajhun, wajah yang dhaif. Jadi kalau dhaif daripada ashab katanya tak syarat. Sebab dia tilik kepada bahasanya bulan Ramadan, puasa Ramadan itu tidak terima puasa yang lain daripada puasa yang mempunyai bulan. Sebab Ramadan tu macam mana, bila ke mana pun dia kena puasa Ramadan. Nak tunaikan puasa nazar tak jadi, nak tunaikan puasa sunat tak jadi, puasa kafarah, puasa fidyah pun tak jadi, mesti kena puasa Ramadan saja. Qadha pun tak jadi kan. Sebab dia tidak begitu, katanya sajaku puasa esok hari cukup. Itu wajah bah. Qalahu, mengatakan dia akan annahu la ishtaratu tu an-Nawawi wa huwa hadal wajhu syadzun mardudun. Ini kaum yang syadz, lagi pulanya ditolakkan, tak diterimakan. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, ini kaum syadz pelik, lagi pulanya mardudun, ditolakkan, tak diterimakan. Nah,
Sungguh pun la yushtaratu ta'yinus sanati 'ala al-madhhab. Jadi ta'yin tu puasa Ramadan pun wajib dita'yin. Niat puasa bulan Ramadan pun wajib ta'yin. Tetapi la yushtaratu ta'yinus sanati, tahun. Puasa Ramadan ini tahun, ada kita dia kata begitu juga kan. Itu apa dia? Tak syarat, tapi sunat. Kalau tak sebut ini tahun, puasa Ramadan ini tahun, itu tak syarat. Dengan maknanya kalau tak sebut ini tahun pun sah. Sajaku puasa esok hari bulan Ramadan cukup. La yushtaratu ta'yinus sanati 'ala al-madhhabi. 'Ala al-madhhabi maknanya 'ala tariqir rajihi. Di atas tariqah yang rajihnya begitu. Wa nadhiruhu fi salati annahu la yushtaratu ta'yinul yawmi. Sebab kita puasa ni ibadat tahunan, ya. Semayang harian. Kalau nak bandingnya, jadi maknanya puasa tak wajib sebut tahun, semayang tak wajib sebut hari. Kenapa? Sebab tu dia katanya wa nadhiruhu, dan bandingnya, banding as-sawmi, wa nadhiruhu nadhiru ta'yinis sanah fis-sawmi. Wa nadhiruhu nadhiru ta'yinis sanati fis-sawmi. Dan bandingnya banding menentukan sanah tahun pada puasanya fis-salati pada sembahyang. Annahu la yushtaratu ta'yinul yawmi, saja ku sembahyang fardu zuhur hari Sabtu, tak syaratnya begitu. Nak bandingnya begitu. Sebab kita katanya puasa tahunan, sembahyang harian. La fil ada wa la fil qada. La fil ada ni la yushtaratu at-ta'yin fil ada wala fil qada. Sembahyang tak syarat. Kena sebut qada dan tunai kan. Adaan qadaan tu tak syarat. Tapi sunat. Tapi kita cakap sini syarat atau tidak. Mana kalau syarat maknanya wajib kena sebut. Kalau tak syarat tak wajib kena sebut. Memanglah adaan qadaan tu kita ada sebut dalam niat sembahyang kan. Tapi tak syarat. Begitu. Wa yakfi fihi fa'idatul zuhri. Wa yakfi fihi fil qada. Kita qada. Wa yakfi fihi fil qada. Dan memadai padanya pada qada fa'idatul zuhri, sajaku sembahyang zuhur yang luput. Cukup. Fa'idatul zuhri, yang keluputan daripada zuhur. Maknanya kita niat gitu cukup. Jadi maknanya tak wajib kita sebut apa dia? Qada, dan hari mana-mana pun tak wajib. Jadi kalau tidak kena tanda tarikh. Zuhur hari mana? Zuhur hari mana? Sebab tu ada orang tanya, dia ada tinggal dalam seminggu tu 5 hari dia tinggal sembahyang. Dalam seminggu 5 hari, maknanya 5 kali zuhur. Lepas tu dia nak qada, wajib ke tidak, kena ikut tertib dan kena sebut masa. Saja aku qada zuhur hari Sabtu, cukup parakan. Lepas tu sembahyang pula saja aku qada zuhur hari Ahad, wajib ke gitu? Tak wajib. Jadi maknanya menentukan hari itu tak wajib walaupun sembahyang qada sekalipun. Jadi maknanya kalau dia tinggal zuhur 5 kali, qada 5 kali cukup. Qada bagi 5 hari cukuplah. Tak payah kata ini untuk zuhur, ini untuk Sabtu, ini untuk Ahad, ini untuk Isnin. Tak mestinya begitu.
Dia qada cukup. Tinggal berapa kali, qada sebanyak tu cukup lah. Wala yushtaratu, tengok ni jelas. Wala yushtaratu an yakula yaumal khamis. Masalan, qada zuhur yang hari khamis. Tak mesti begitu. Wa qiyasu ma taqaddama fi nawafilil murattabati ishtiratu ta'yin fi rawatibis sawmi. Wa qiyasu ma taqaddama fi nawafili al murattabati. Gitu kita. Nawafil al murattabah. Ya. Maksudnya sunat rawatib. Semuanya sunat rawatib. Gitu ya. Wa qiyasu ma taqaddama, dan qiyas barang yang telah terdulu fin nawafilil murattabati, maknanya nawafilil murattabah makna sembahyang sunat rawatib. Qiyas hukum yang dulu pada masalah sembahyang sunat rawatib. Kita tengok dulu sunat rawatib macam mana. Tengok bab sembahyang dulu, dia kata faminal awwali as-salatu fayushtaratu ta'yinu fil fara'idi litasawi az-zuhri wal 'asri fi'lan wa suratan fala yumayyazu bainahuma illa at-ta'yin. Maka tak boleh kita nak beza antara mak isya atau zuhur dengan asar melainkan dengan secara ta'yin. Wa fin nawafili ghairil mutlaqati, dan pada sembahyang sunat yang bukan mutlaqah karawatib fa yu'ayyinuha bi idafatiha ila zuhri masalan. Jadi mana sembahyang sunat rawatib nak kepada ta'yin, syarat kena ta'yin. Jadi maknanya sembahyang sunat rawatib syaratnya kena ta'yin, itu sembahyang. Kalau puasa rawatib nak kepada ta'yin juga. Kira sama. Itu mana qiyas, mana kira sama. Wa qiyasu ma taqaddama fil nawafil murattabati, jadi sembahyang sunat rawatib ishtiratu ta'yin, tersyarat ta'yin juga fi rawatibis shaumi, pada puasa rawatib. Mana dia? Misal bagi puasa rawatib, sembahyang rawatib pun ada, puasa rawatib pun ada. Mana puasa yang kata puasa rawatib, kasaumi arafata hari 9, puasa hari ke-9 bagi orang yang tidak haji, tidak dalam ihram haji. Wa Ashura wa ayyamil bid, dan hari putih, apa dia? Belas-belasan. Berapa? 14, 13. Wa qad dzakarahu fi syarhil mu'adzabi bahsan wa lam yakif ala naqlin fihi wa huwa zahirun. Wa qad dzakarahu, dan sesungguhnya telah menyebut akan dia akan ishtiratit ta'yin fi rawatibis shaum. Wa qad dzakarahu, dan menyebut dan sesungguhnya telah menyebut akan dia akan ishtiratit ta'yin oleh Imam Nawawi fi syarhil mu'adzabi, sebut bahkan akan satu bahasan walam yakif, dan tiada berhenti ia Imam Nawawi ala naqlin fihi, atas nakal fi padanya, pada bahasan sana itu. Jadi maknanya masalah kata puasa sunat rawatib masuk juga puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal tu pun masuk dalam puasa rawatib juga.
Maka Imam Nawawi dia dapat kata dia buat bahasan katanya kajian bahasan fiqh dia katanya puasa rawatib kias dengan puasa dengan sembahyang rawatib kias di atas sembahyang rawatib maknanya sunat wajib kena ta'yin, syarat kena ta'yin juga. Mana itu bahasan daripada Imam Nawawi sendiri. Pendapat itu bukan Imam Nawawi nakal daripada ulama yang sebelum padanya. Itu mana kata walam yakif ala naklin fihi. Itu bahasan daripada Imam Nawawi sendiri, bukan dia nakal daripada perkataan ashab yang sebelum padanya, tidak. Wa huwa zahiran. Wa huwa dan ia ishtirat ta'yin fi rawatib as-sawm itu zahirun nyatalah. Jelaslah katanya syarat. Tapi idza lam nakul bi husuliha bi ayyi saumin. Zahir katanya puasa rawatib syarat kena ta'yin. Itu kalau kita tidak kata begini, idza lam nakul, kalau kita tidak kata bi husuliha husuli rawatib as-saum bi ayyi saumin, dengan mana-mana puasa. Katahiyyati kama sayati anil Barizi. Jadi masalahnya masalah puasa rawatib seperti puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal, kalau kita katanya dalam 6 hari di dalam bulan Syawal, 6 hari selepas pada raya, 6 hari selepas pada 1 Syawal pun nak bagi ada puasa 6 hari. Lepas tu kalau kita kata 6 hari dalam bulan Syawal selepas pada raya tu nak bagi ada puasa, hasil dengan mana-mana puasa sekalipun memadai, itu akan sama dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Maknanya tak syarat kena ta'yin. Kita selalu dengar gitu, maknanya kalau nak qadha pun jadi kan, dapat tak fadilat. Kalau kita puasa, kalau mesti seperti orang perempuan, dia ada tinggal, dia sebab haid dia tu, dia tinggal puasa, apabila masuk 6 hari tu, dia qadha. Dapat ke tidak fadilat puasa 6 hari bulan Syawal? Dapat. Kalau itu kata begitu tu, itu kita mengikut macam cara sembahyang tahiyatul masjid. Dengan maknanya 6 hari itu puasa lah mana-mana puasa sekalipun. Puasa lah mana-mana puasa sekalipun, mana dalam hari bagi ada puasa. Nak qadha pun jadi, nak puasa Senin Khamis pun jadi, kebetulan ada nazar pun jadi. Kalau kita kata begitu, maknanya akan sama dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid, maknanya tak syarat kena nak ta'yin. Sajaku puasa esok hari cukup. Gitu. Tetapi mengikut yang katanya syarat kena ta'yin, tak boleh kita kata macam ni. Tak boleh kita katanya hasil dengan mana-mana puasa. Jadi sebab tu dia kata yang Imam Nawawi katanya syarat kena ta'yin juga pada puasa rawatib sana itu kalau kita tak kata puasa rawatib tu hasil dengan mana-mana puasa. Idza lam nakul biusuliha bi ayyi saumin, dengan mana puasa. Kalau kita kata begitu, kana katahiyyati adalah ia seperti sembahyang tahiyatul masjid. Mana hasil dengan mana puasa, yang sana hasil dengan mana-mana sembahyang. Kama sayati anil Barizi. Wa mislu rawatibi fi dhalika as-sawmu dhus sababi. Wa mislu dhalika rawatib. Dia kalau dulu puasa itu sembahyang rawatib syarat kena ta'yin, dan sembahyang yang sunat mempunyai sebab pun syarat kena ta'yin juga. Pada masa sembahyang dulu, sembahyang yang mempunyai sebab syarat kena ta'yin juga. Maka puasa sunat yang mempunyai sebab pun ada juga. Puasa sunat yang mempunyai sebab pun ada juga. Maka kalau ikut sama, maknanya sana wajib kena ta'yin, sini pun wajib kena ta'yin juga.
ومثل الرواتب في ذلك في اشتراط التعيين في ذلك في اشتراط التعيين الصوم ذو السبب puasa yang mempunyai sebab وهو الأيام المأمور بها في الاستسقاء. Jadi puasa 3 hari yang disuruh oleh pemerintah untuk nak sembahyang pada sembahyang istisqa. Dia belum pada nak beri pun di padang untuk sembahyang istisqa tu, mana kerajaan wajib beritahu kepada rakyatnya puasa 3 hari kan. Maknanya hari keempat tu berhitung solat di padang. Maka 3 hari itulah katanya sembahyang atau puasa yang mempunyai sebab, syarat kena ta'yin juga. Begitu ya. Bisa. Habis bahasan awal. Faminal awwali. Awal ni al-amru tsani selepas pada hadis yang dulu. Ishtiratut ta'yin fima yaltabisu duna ghairi. Apa tu? Hadis. Lepas tu bawah ada hadis faminal awwali. Tu tajuk bahasan faminal awwali ni sampai di sini. Jadi tengok awal ni sikit. Ishtiratut ta'yin fima yaltabisu. Itu maksudnya pertama. Jadi pada ibadat yang ada iltibas, yang ada keliru, berajak kepada tamyiz. Lepas tu duna sani, duna ghairihi ghairi ma yaltabisu. Duna ghairi juga. Fima ishtiratut ta'yin fima yaltabisu, itu yang pertama. Duna ghairi, ghairihi itu yang kedua. Duna ghairihi, mana ghairi itu mana ibadat yang tak keliru, tidak ada iltibas. Jadi kita faham di situ mana ishtiratut ta'yin kalau ada iltibas, ada keliru. Kalau tak ada keliru, maka tak syarat kena ta'yin. Ada qasad saja cukup. Wa minasani, dikarenakan asani kita kembali pada sana pada kata ghairi, duna ghairi. Mana ibadat yang tidak yaltabisu, tidak iltibas, tidak keliru. Wa minasani a'ni ma la yishtaratu fihi at-ta'yin. Ma la a'ni, kerana kiwalaku dengan kata yang kedua tu, ma ibadat la yishtaratu fihi at-ta'yin, tidak tentu padanya, tidak disyaratkan padanya at-ta'yin. Jadi ketika kita niat tu tak mesti kita ta'yin, tak syarat ta'yin. Wa minasani mubtada makhar. Jumlah a'ni itu jumlah mu'taridah. Jumlah a'ni itu jumlah mu'taridah. Lepas at-taharat mubtada makhar. Minasani khabar muqaddam. At-taharatu mubtada makhar. A'ni ma la ishtaratu itu jumlah mu'taridah. Setengah daripada ibadat yang tak disyaratkan ta'yin at-taharatu, bagai-bagai menyuci, ambil wudu, nak solat zuhur saja ke ambil wudu untuk solat zuhur, gitu. Tak ada. Jadi sajaku mengangkat hadas kecil ke, sajaku menunaikan fardu wudu, lah. Tak syarat kata saja aku menunaikan fardu wudu untuk zuhur. Tak syarat kena begitu. Wal haji wal umrati. Wal haju wal umratu. Tak syarat kena ta'yin. Li'annahu law ayyana ghayruha insarafa ilaiha. Li'annahu hala wa syana. Law ayyina ghairu hadhihi salasah. Insarafa ilaiha. Nasjaya kembali kepadanya, kepada as-salasah. Wa kadza az-zakatu wal kafarat. Begitu juga zakat
tak syarat kena ta'yin, dan kafarah, bayar kafarah tu pun tak syarat kena ta'yin juga. Dia katanya, tengok, musim haji, kalau kita ihram akan jadi haji. Musim haji maknanya masuk bulan Syawal tu dah masuk musim haji kan. Miqat zamani bagi haji tu dah mulai masuk pada bulan Syawal. Maka kalau kita niat, dia akan jadi haji. Kalau umrah, maknanya kalau lain daripada musim haji, maka kalau kita niat ihram maka akan jadi umrah. Dia kalau salah pun dia kembali kepada asal. Kalau kita nak sembahyang zuhur, masa kita ambil wuduk, sahajaku menunaikan fardu wuduk untuk sembahyang zuhur. Padahalnya kita nak sembahyang maghrib. Masalah. Padahal kita nak sembahyang maghrib, maka jadi wuduk untuk maghrib. Jadi mengikut kita nak guna. Walaupun kita niat lain sekalipun, tapi dia jadi ikut tempat dia. Dhabitun. Qala asy-syaikhu fil muhadzabi. Dalam matan muhadzabnya, kullu mawdi'in iftaqara ila niyyatil fariidati iftaqara ila ta'yiniha. Itu dhabit. Dia panggil dhabit. Kalau mulai dengan kullu, dia panggil dhabit. Dia tak panggil kaidah. Kalau mulai dengan kullu, tiap-tiap tempat yang ibadat. Tiap-tiap tempat yang tiap-tiap ibadat, kullu mawdi'in in ibadati. Tiap-tiap tempat yang tiap-tiap ibadat. Iftaqara ila niyyatil fariidati. Tiap-tiap ibadat yang berhajat kepada niat fardu. Mana-mana ibadat yang berhajat pada sahnya kepada niat fardu. Fardu zuhur. Masalah. Iftaqara ila ta'yiniha. Nasjaya iftaqara berhajat kepada ta'yinkan dia kan al-fariidah. Jadi maknanya kalau wajib sebut fardu, maka wajib kena ta'yin. Mana-mana ibadat kalau menyebutkan fardu, ta'arudkan fardu, wajib ta'arudkan fardu, maka wajib juga ta'yin. Dia usalli fardhu zuhri. Saja aku semayang. Itu qasa kan. Az-zuhri itu ta'yin. Ta'yin. Fardu ta'arud. Itu mana fardiyah. Itu fardiyah. Niat fardiyah. Dia panggil ta'arud tu. Maka sekiranya kalaulah wajib ta'arudkan fardu, maka wajib juga menta'yinkan. Begitu. Jadi maknanya kalau wajib sebut fardu, maka wajib ta'yin. Jadi gitulah. Setiap-tiap ibadat yang perlu kepada niat fardu, perlu juga kepada ta'yinkan. Begitu ya. Itu dhabitnya begitu. Itu dia panggil dhabit. Berhajat kepada yang berhajat, yang berkehendak kepada niat fardu, berkehendak juga kepada ta'yin. Seperti katanya, tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Itu dhabit ya. Tiap-tiap perkara yang membatalkan puasa, membatalkan sembahyang. Tengok. Illa at-tayammumah lil fardi fil asahi. Kalau mengikut kaedah, ada niat fardu, mesti kena ada ta'yin. Tetapi tayammum tak masuk dalam dhabit yang tersebut. Illa at-tayammuma malaikan tayammum.
lil fardi, untuk semayang fardu, fil asahi. Illa tayammuma lil fardi, untuk fardu, fil asahi pada kansah. Ini dia apa ni? Niat dia nawaitu istibahatas salat. Nawaitu istibahata fardis salati. Nawaitu, dia tak boleh itu saja kutayamum, tak ada. Tidak suatu saja kutayamum, mukiyah dengan wuduk saja aku mengambil wuduk saja aku mengambil tayamum, itu tidak sah. Kena niat, sebab tayamum bukan dia mengangkat hadas untuk nak mengharuskan sembahyang, sebab kita sembahyang dengan tayamum, sembahyang dengan keadaan berhadas. Sebab nak menyuci daripada hadas apa? Air saja. Air saja. Air saja. Adapun tanah untuk tayamum tu untuk istibahah. Untuk istibahah, mengharuskan sembahyang. Kenapa nak kata harus? Sebab hadas tidak diangkat. Asalnya hadas itu ada kecil, ada besar, diangkat dengan air, mandi atau wuduk. Maka tanah tak boleh mengangkat akan hadas. Tetapi kenapa boleh nak solat dengan tayamum? Istibahah, mengharuskan sembahyang dengan keadaan berhadas. Sebab tu kalau kita sembahyang pada tempat yang ghalib ada air, kalau kita tayamum, kita sembahyang dengan tayamum pada tempat yang ghalib ada air, tapi kita cari tak jumpa, maka ketika dapatkan air itu wajib kena i'adahkan sembahyang. Wajib kena sembahyang itu kena ulang balik. Sebab apa? Sembahyang tadi sembahyang dengan keadaan berhadas. Tetapi tengoklah tafsir sana. Jadi ketika kita niat tayamum saat itu sebut ke tidak fardu? Sebut kan? Nawaitu istibahatas salati, istibahata fardis salat, atau istibahatas salat, atau istibahata fardis salat. Saja aku mengharuskan fardu sembahyang. Mana mengharuskan, mengerjakan fardu sembahyang atau sembahyang fardu. Jadi maknanya ketika niat tayamum itu ada sebut fardu, tetapi ta'yin tak disebut dalam maksudnya. Qa'idatun, ini qa'idah, ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza 'ayyanahu wa akhta'a lam yadurrah. Ma ibadat, barang ma ibadat la yushtaratu ta'arrudu, tidak syarat ta'arrud, lahu 5, jumlatan atas jalan ijmal, wa tafsilan atas jalan tafsir, tak wajib. Jadi mana-mana ibadat yang tak syarat pada nak sah dianya, tak syarat ada ta'arud pada niatnya. Ta'arud dengan secara ijmal pun tidak, dengan secara tafsil pun tidak. Macam ijmal tafsir macam mana? Tengok kita semayang apabila kita jadi makmum, kita niat dengan secara, tapi ini syarat nak sah lah. Tapi nak bagi faham kata ijmal dan tafsir. Saja aku semayang yang akhir makmum. Gitu kan? Makmum artinya ikut imam. Itu cukup. Tak ijmal, itu ijmal. Ikut imam. Kalau ikut Imam Zaid, imam dia nama Zaid. Ikut Imam Abdullah, itu tafsir. Itu tafsir. Jadi maknanya, tapi masalah kita semayang makmum ni kita apa? Kita makmum ni wajib kena niat mengikut, kan? Wajib mengikut. Adapun imam tak wajib lah, tak wajib niat berjemaah, tak wajib niat di imam kalau lain daripada semuanya jemaah.
Tengok. Jadi ma la yushtaratu ta'arrudu. Itu nak ubah sikit ya. Yang kata saat itu ma tu ibadat tu salah. Bukan ibadat salah. Syai mana perkara. Mana perkara saja. Ma syai mana kira mausufah. La yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan. Idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurrah. Perkara ini ketika niatnya, ketika kita niat tu tak wajib kita mendatangi, kita menyebutkan. Tidak wajib saat itu dengan secara ijmal pun tidak, dengan secara tafsil pun tidak. Lepas tu apabila kita menentukan tiba-tiba nyata salah, itu tak mudarat. Kata'yini makanis salat, seperti menentukan tempat semayang. Ada wajib ke? Masjid mana? Masjid negeri mana? Saja ku semayang fardu zuhur di dalam masjid negeri sana. Masjid kampung bian-bian. Wajib ke kena sebut? Secara ijmal pun tidak, dengan secara tafsil pun tidak. Dengan ijmal macam mana? Saja ku semayang pada ini masjid pada masjid. Artinya pada ini masjid. Itu jadi ta'yin. Maka apabila kita menentukan dengan sebut nama masalah, maka nyatanya salah. Contohnya dia salah kampung. Contohnya kita katanya dia ingat kata masjid ni masjid kampung A. Tiba-tiba nyata katanya masjid yang dia solat tu masjid kampung B. Maka dia pun saja ku semayang fardu zuhur pada masjid A, masjid kampung A lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nyata-nyata masjid yang dia solat tu masjid kampung B. Salah kan? Salah. Maka tak mudarat. Maknanya niat dia tu sah. Sebab apa? Sebab perkara itu adalah perkara itu tak ada syarat kena ta'arud. Dengan secara ijmal pun tidak, dengan secara tafsil pun tidak. Maknanya salah pada benda yang tak syarat ni tak mengapa. Dia menentukan tempat semayang, adakah disyarat kena ta'yin juga dalam solat dan niat solat? Niat tak ada. Dengan secara ijmal pun tidak, dengan secara tafsil pun tidak. Dia tak seperti niat jadi makmum. Sajaku semayang makmum. Makmum siapa? Tak payah kita menentu. Kalau kata makmum Zaid, itu kita tafsir. Saja aku semayang fardu zuhur makmum bagi Imam Zaid. Itu mana kita apa dia? Kita tafsir. Kita tafsir. Kalau kata makmuman jadi makmum, itu ijmal. Maka niat jadi makmum tu, niat mengikut sen itu dia wajib cakap mana? Cakap ijmal saja. Saja aku semayang fardu zuhur makmum ijmal saja. Lepas tu tak payah kita tafsir. Tafsir secara mana? Makmum bagi Imam Zaid. Gitu. Makmum bagi Imam Zaid. Itu kita tafsir. Kalau katanya biasa kita niat tu niat jadi makmum dengan secara ijmal. Makmuman lillah. Makmuman lillah. Kata begitu kan. Maka kita niat jadi makmum memadai dengan secara ijmal saja. Begitu juga niat jadi imam. Walaupun sunat bagi orang jadi imam pada semayang lain pada Jumaat, niat jadi imam pun memadai dengan secara ijmal. Saja ku semayang fardu zuhur imaman jadi imam. Tak. Tengok di belakang. Zaid di belakang. Imam bagi Zaid. Tak payah kita menentu gitu kan. Imam jadi imam. Siapa saja di belakang? Boleh.
Seperti sama juga kita niat jadi makmum, jadi makmum. Kalau tanya, siapa imam kau? Saya tak kenal juga. Semuanya jadi makmum di tempat tu kan. Siapa tahu? Nampak dia di depan, kita mari di belakang, makmum dia. Ada? Tak nampak. Siapa, seorang mana? Tak nampak. Sebab jauh. Tak kenal pula. Semayang tempat ramai-ramai. Orang beratur-ratur, kita jauh. Bunyi suara saja. Siapa tahu jadi imam? Jadi maknanya, jadi makmum orang tu. Tapi siapa tak tahu. Itu ijma' kan? Itu ta'yin. Jadi maknanya, niat jadi makmum sekadar ijma'. Tafsir tak wajib. Jadi maknanya, gitu ya. Tetapi masalah ini tak syarat kena ta'yin. Dengan secara ijmal pun tak syarat, dengan secara tafsil pun tak syarat. Adapun jadi makmum, syarat kena ta'yin dengan secara ijmal. Tafsil, tidak. Ini tidak kedua-dua. Lepas tu kalau salah, tak mengapa. Kalau salah, tak mengapa. Kalau salah, tak mengapa. Macam kita bayar beli barang tu, kita beli barang, janji nak bayar ya kan? Janji nak bayar. Beli barang 50. Syarat tak kena bayar dengan duit 100. Kalau kita kata beli barang dengan harga 20. Syarat tak nak kena bayar dengan kertas 20. Tak syarat kan? 10 2 keping pun jadi, dengan 100 pun dia cuci balik kan? Maka tak syarat. Tak syarat. Lagi pulanya, tak syarat duit kita sendiri, kita pinjam orang pun boleh, hutang pun boleh. Maka kalau salah ambil duit, sah ke tidak? Salah ambil duit masalah. Salah ambil duit. Kita tilik kepada maknanya, kalau tilik pada undang-undang pun tak salah. Kita ni salah ambil duit isteri masalah. Ni duit kita, ni duit isteri. Tak ada nak tengok, ambil, bayar. Masalah. Janji sah ke tidak? Tilik kepada undang-undang, sah. Janji bayar, sudah. Tuan kedai dia tak tahu pun duit mana-mana. Tapi tilik pada hukum syarak tak boleh lah ambil duit orang bayar tu. Tapi tilik pada tuan, orang jual tu, janji bayar. Janji bayar cukup. Dia nak dibayar. Salah ambil duit siapa pun tak kira. Itulah salahnya. Jadi dengan sebab dia tak syarat, kena ta'yin. Maka kalau salah pun tak mengapa dah, sebab benda ni tak kisah. Benda ni tak kisah. Kalau tetamu datang nak minum apa ni? Air kosong. Boleh kan? Nak minum teh, boleh. Apa saja tak kisah. Lepas tu kita nak ambil air kosong masalah. Akad kepada tetamu. Tetamu dia kata, kita tanya dia nak minum apa? Nak minum, boleh saja, apa saja, asalkan minum saja. Air kosong ke, teh ke, apa dia saja. Maka apabila dia tu tak kisah boleh minum semua, kalau kita nak jemput, nak ambil teh ke dia, tapi salah ambil air kosong, dia nak marah ke tidak? Dia tak marah lah, sebab dia tak kisah kan? Sebab apa? Sebab dia boleh semua. Maka sini pun macam tu juga. Sebab tak disyaratkan ta'yin. Dengan secara ijmal pun tidak. Dengan secara tafsir pun tidak. Lepas tu kalau salah, tak mudarat sebab dia tak syarat di awal lagi. Kan? Tak syarat di awal lagi. Kata'yini makanis salat wa zamaniha. Dan masanya, masa semayang. Masa semayang, bukan waktu solat tu, itu mesti zaman. Jam 1:30 kalau zuhur, jam 2, jam 3 masalah. Itu tak syarat. Saja ku semayang isya awal malam, masa isya terus dia solat. Pukul 12, pukul 1 baru dia solat. Saja ku semayang isya tengah malam, gitu. Tak syarat. Kama idza ayyana al-imamu man shalla khalfahu aw shalla fil ghaimi aw sama al-asir
wa nawa al-ada'ah wal qada'ah fabana khilafah. Wa kama kata ini atas pada ta'yin, kata'yin makan as-salat. Wa kama idza 'ayyana al-imamu man shalla khalfahu. Dan seperti menentu oleh imam akan man makmum, shalla khalfahu. Yang kata tadi, imam ni lain pada sembahyang Jumaat. Orang jadi imam pada sembahyang lain pada sembahyang Jumaat, wajib ke tidak niat jadi imam? Tak wajib kan? Tak wajib. Cumanya tak dapat niat imam pada sembahyang lain pada Jumaat, syaratnya nak dapat 27 dia. Bukan syarat bagi sah mengikut. Itu belah balik imam pada sembahyang lain pada sembahyang Jumaat. Jadi maknanya imam nak kena syarat jadi nak niat kena niat jadi imam dah. Jawabnya niat boleh pada 27, kalau tak niat pun sah, tetapi tak boleh lah sebab dia pada maknanya dia sembahyang seorang. Jadi maka kalau dia niat jadi imam memadai dengan secara ijma', tapi kalau tidak pada hukum, maknanya sembahyang imam itu seorang apabila kita nak mengikut dia, sebelah balik dia tu tak syarat kena niat jadi imam. Maka apabila dia menentu, idza ayyana al-imamu man shalla man yusalli khalfahu. Orang sembahyang di belakang dia. Sajaku jadi imam. Maknanya aku sembahyang imaman, jadi imam bagi isteriku, dia sembahyang kat rumah. Dia sembahyang sembahyang kat rumah dia. Rumah dia ada isteri dia, ada anak dia, ada mak mentua dia. Lepas tu dia tengok di belakang mak pak pakai kain apa? Lekun. Dia ingat kata isteri. Dia ingat kata isteri. Dia pun ingat kata imaman, jadi imam bagi isteriku. Tiba-tiba beri salam tengok bukan isteri, bukan mak dia. Tu jadi maknanya dia menentu kata dia jadi imam bagi isteri, tetapi salah. Bukan yang jadi makmum dia tu bukan isteri dia, bukan mak dia. Tu maknanya idza ayyana al-imam, apabila menentu oleh imam akan orang yang sembahyang di belakangnya. Yang niat kata jadi imam bagi isterinya, tetapi nyata-nyata bukan isteri. Imam tu bukan isteri. Imam tu bukan isteri, bukan orang lain. Tu maknanya jadi maknanya salah kan? Salah. Tapi salah sini mudarat ke tidak? Tidak mudarat. Sebab apa? Niat jadi imam tu pun tak wajib dia awal lagi. Tidak wajib dia awal lagi. Aw shalla fil ghaimi. Aw shalla fil ghaimi. Aw sama al-asir. Wa nawa al-ada'a wal qada'ah. Fabana khilafah. Aw shalla fil ghaimi. Ghaimi itu gelap nak hujan apa bang? Jom kalau tanya jom. Tak nampak matahari tak nampak matahari. Sekarang ni jam berapa? Sekarang dia syok 3 ke 5. Jam 3 ke jam 5 tengah hari siang. Kalau jam 3 zuhur, kalau jam 5 asar. Dia ni syok jam, contohnya fardunya tak orang zaman dulu tak ada jam kan? Tak ada jam. Jadi dia tak tahulah kata sekarang tu zuhur ke asar. Sekarang tu zuhur ke asar. Maka dia niat saja ku sembahyang fardu zuhur, dia rasanya dah petang dah kot. Dia kata petang dah ni. Maka
dia rasa macam kalau kira jam tu mana pukul 5, pukul 6 lah, sebab gelap. Kita katanya dia tidur pagi, tidur pagi waktu Johong sana itu, sedar-sedar dia rasa macam lama dah dia tidur. Dia kata, barangkali dah nak dekat maghrib dah ni, gelap dah ni. Dia pun Zuhur, dia ingat kata Zuhur, dia tinggal dah. Luput dah. Tadi tu dia niat, sajaku sembahyang fardu Zuhur qada. Padahal ketika tu masih dalam waktu Zuhur lagi. Tapi dengan sebab dia ingat kata dia tidur lama, sekarang dekat-dekat nak masuk maghrib dah. Tadi tu dia sembahyang, sajaku sembahyang fardu Zuhur qada. Maka nyata katanya belum masuk asar lagi. Maka salah disebut qada sana itu. Salah kan? Salah. Tetapi qada dan tunai ni wajib ta'yin ke tidak? Tak wajib. Ijmal pun tidak, tafsil pun tidak. Salah itu mudarat ke tidak? Tidak. Itu mana salah fil ghaimi, patulah sikit, wa nawa al-ada wal qada. Kita sambung gitu ya. Aw salah fil ghaimi wa nawa al-ada wal qada. Fabana, maka nyata khilaf. Salah dengan dia ni. Nampak lagi tu. Tanya sebaliknya, dia tidur pagi, sedarnya dia sedarnya pukul apa ni? Itu tengah hari lagi lah, belum masuk waktu asar lagi. Belum masuk waktu asar lagi. Lepas tu dia sembahyang Zuhur, dia ingat kata petang, lepas tu dia niat qada kan. Artinya dia jaga tu pukul 5 petang. Tapi dia tak ada jam lah. Kita kira masa tu masa pukul 5 petang. Tapi dia ingat katanya tengah hari lagi, bukan petang. Maknanya ingat katanya waktu Zuhur masih ada lagi. Waktu Zuhur masih ada lagi. Lalu tu dia sajaku sembahyang fardu Zuhur tunai. Tapi sembahyang dia pukul 5 petang lah. Tunai. Salah lah. Maka tak mengapa. Satu. Aw sama al-asir wa nawa al-ada wal qada fabana khilafu. Dia niat mana-mana satu. Kalau mulanya, kalau elaknya nawa al-ada awil qada. Ada aw dah kita. Wow. Sebenarnya aw. Tapi dengan aw lah. Jadi begini, sama al-asir, orang kena tawan. Ini dia lebih laginya dalam penjara gelap. Dia kena tawan, lepas tu masuk penjara. Lepas tu biasanya dia tak tahu sekarang bulan Ramadan ke dah lepas. Sekarang bulan Ramadan ke dah masuk bulan Syawal. Dia tak tahu. Maka dia pun puasa, niat puasa. Niat puasa. Lepas tu dia ingat kata dia hitungan dia kira ni rasanya sekarang dah hujung bulan Syawal dah kot. Tapi pada wakilnya masih dalam bulan Ramadan lagi. Dengan sebab dia dalam penjara gelap tu, dia tak tahu siang malam gitu ya. Lepas tu dia ingat kata sekarang orang dah raya dah kot. Boleh jadi hujung Syawal dah kot. Padahal wakilnya dalam bulan Ramadan lagi. Maka dia pun niatlah, sajaku puasa qada Ramadan. Dia puasa niat qada. Dia puasa dia niat qada. Padahalnya itu jatuh siang Ramadan. Jatuh dalam bulan Ramadan. Maka salah di niat qada, maka tak qada. Sebab itu tak syarat kena niat ada dan qada. Itu maknanya fabana khilafu, maka tidak mudarat. Itu satu kaedah. Jadi mana-mana perkara kalau tak syarat niat, tak syarat ta'yin, dengan secara ijmal pun tak syarat, dengan secara tafsil pun tidak syarat. Sekiranya kalau salah maka tak mudarat. Maknanya niat tu sah. Ibadat apabila sah niat, sahlah ibadat.
Satu kaedah lagi, ma yushtaratu fihi at-ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Kaedahnya, apa-apa perkara kalau disyaratkan padanya ta'yin, ini syarat kena ta'yin. Kalau salah, membatalkan. Apa dia? Seperti ta'yinkan zuhur masalah. Semayang 5 waktu kan. Semayang 5 waktu syarat kena ta'yin. Kalau salah, mudarat. Nak semayang zuhur tapi salah sebut asar, itu mudarat, membatal. Itu maknanya kalau syarat ta'yin, apa-apa perkara kalau disyaratkan ta'yin, kalau salah, membatalkan. Itu maknanya ma yushtaratu fihi at-ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Maka salah padanya membatalkan. Akal khata'i minas sawmi ila salati. Seperti salah daripada semayang kepada puasa. Daripada puasa kepada semayang. Dia nak puasa, sajaku semayang esok hari bulan Ramadan. Dia nak puasa. Niat puasa lah ni. Sajaku semayang esok hari. Salah. Itu. Nak semayang, sajaku puasa zuhur. Sajaku puasa zuhur 4 rakaat. Gitu. Itu maknanya kal khata'i minas sawmi ila as-salat. Gitu ya. Wa aksi dan akas sebaliknya. Nak puasa niat solat, nak solat niat puasa. Wa min salati zuhri ila asri. Nak sembahyang zuhur niat asar, nak niat asar, nak sembahyang asar niat zuhur. Sebab itu wajib. Jadi maknanya nak ibadat. Sebab kita katanya awal sajaku semayang. Kalau kiranya ta'yin lah tu kan. Saja aku kosak kan. Tapi kalau kita kiranya awalnya gini. Nak buat apa? Ibadat. Ibadat yang kau nak buat tu apa? Semayang. Bukan puasa. Ya, sebab kita apabila kita nak solat, nak semayang, nak puasa, nak apa? Nak buat ibadat. Sebab kita cakap pasal ibadat. Ibadat tu solat pun ibadat, puasa pun ibadat. Maka pertamanya kita maknanya saja aku nak buat apa? Nak buat ibadat. Asalnya. Lepas tu ibadat yang kita nak buat tu apa? Zuhur ke? Semayang ke? Puasa ke? Zakat. Maka menentu dah situ. Kira kata menentu. Padahal kita panggil tak puasa kan. Tetapi ibadat yang kita nak buat tentukan antara puasa ke, nak semayang. Itu panggil kata sajaku semayang. Sebut semayang tu maknanya tentu kata nak semayang bukan nak puasa. Begitu. Lepas tu nak semayang tu nak semayang apa? Zuhur ke asar ke apa? Sebut tentu pula zuhur. Maka yang itu disyaratkan ta'yin, maka jangan bagi salah. Gitu ya. Wa ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan la yushtaratu ta'ayyunuhu tafsilan wa idza ayyana wa akhta'a darra. Ini cukup tiga kaedah. Cukup tiga kaedah. Kaedah yang pertama, ma la yushtaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyana wa akhta'a lam yadurra. Itu satu kaedah. Itu satu kaedah yang pertama tadi. Kaedah yang keduanya, ma yushtaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Dua. Ini yang tiga. Jadi kita ambilnya satunya tak syarat kena ta'arud, tafsil dan ijmal. Yang keduanya syarat kena ta'yin. Yang keduanya syarat kena ta'arud pada ijmal saja, tidak pada tafsil. Wa mim yajibu ta'arrudu lahu jumlatan, dan barang yang wajib mendatangi baginya bagaimana jumlatan atas jalan ijmal. Jadi mana kena cerita juga tapi memadai dengan jalan ijmal. Ya kita niat ni seolah kata kita cerita kau nak buat apa? Nak semayang apa? Semayang zuhur. Zuhur mana? Zuhur wajib, zuhur fardu.
seorang kan jadi makmum, jadi makmum, begitu kan. Salah kita cerita begitu kan. Maka setengah-setengah perkara tu memadai dengan kita cerita dengan secara ijmal. Kau buat apa? Nak solat. Solat apa? Solat zuhur. Zuhur mana? Zuhur fardu. Seorang kan jadi imam, kan jadi makmum, jadi makmum. Makmum siapa? Makmum bagi siapa? Itu tak wajib. Tapi jadi makmum mesti kena ada cerita. Kalau kita tanya, mesti kena cerita. Itu cara niatnya begitu soalannya. Maka pasal masalah jadi makmum masalah. Kita jadi makmum. Memadai niat kata, kita jadi makmum. Siapa imam tak wajib. Makmum bagi siapa-siapa tak syarat. Tapi pasal katanya jadi makmum, mesti kena ada ta'aruf. Tapi itulah ijmal. Jadi makmum itu ijmal. Kalau makmum bagi Imam Zaid itu tafsir. Itu tafsir. Jadi makmum itu ijmal. Tapi jangan tanya tafsir lah. Makmum siapa? Siapa imam kau? Itu jadi tafsir. Jadi maknanya wajib ta'aruf dengan secara ijmal. Lepas tu apabila dia tafsir. Kita niat memadai saja itu apa dia? Jadi makmum. Makmuman. Jadi makmum. Cukup kan? Syarat kata tidak. Ta'yin itu tafsir kata makmum siapa-siapa. Tidak kan? Tapi dia terak dia juga. Sebut juga. Makmum bagi Imam Zaid. Pada sebut makmum bagi Imam Zaid itu wajib ke tidak sebut? Tak wajib. Tapi dia sebut juga tiba-tiba salah. Tiba-tiba salah. Itu mudarat. Tengok. La yushtaratu tafsir ta'yinu tafsir idza ayyanahu ay tafsilan. Apabila dia menentu dengan secara tafsil wa akhta'a dan salah. Darab mudarat. Tengok. Mudarat maknanya batal ni. Wa min dzalika wa fi dzalika ma yajibu furu'un bi beberapa masalah. Ahaduha nawa al-iqtida bi Zaid. Niat mengikut Zaid. Sajaku semayang fardu zuhur makmum bagi Imam Zaid. Makmum bagi Imam Zaid. Fabana Amran. Maka sudah beri salam tengok Umar bukan Zaid. Lam yasihah. Semayang tadi tidak sah. Sebab tu kalau tak wajib tafsir, jangan kata tafsir takut salah. Kalau betul tak mengapa. Nyata Zaid sungguh. Itulah. Tapi kalau nyata-nyatanya Umar, kita kata kita jadi makmum Zaid. Tapi nyata kata sudah semuanya tengok Umar. Itu lam yasihah, tidak salah. Malaikat kita tunjuk. Sajaku imam bagi makmum bagi Imam Zaid ini tunjuk. Ini itu walaupun salah di nama tapi tak salah di ini isyarat. Kalau tak isyarat memang batal semuanya. Kalau tak isyarat batal semuanya. Tapi kalau kita kata makmum bagi Imam Zaid ini itu menentu kepada orang di depan. Walaupun salah nama, salah orang sekalipun tapi kena di ini. Tapi kalau tak ada kata ini maka memang sembahyang tu sah, tidak sah. Gitu ya. Nanti kita ulang balik ya. Kita akhir pada kata wa mimma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ta'ala fatana الكلمة ورسالة وجهك كلمة أستغفر وما قصنا مساجد فرد علينا وقتها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام